Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan. Dan saya Akmal Nazri. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baiklah, hari ini subjek yang kita akan belajar dan juga macam mana nak tackle subjek ini, iaitu subjek apa, Afiq? Kita subjek sejarah kertas Satu. Dan saya pastikan, Afiq, bila sebut saja mata pelajaran sejarah ni, banyak pelajar-pelajar kurang memberi perhatian di dalam kelas. Tapi Akmal, sebenarnya kalau mungkin ramai juga pelajar yang dah tahu, tapi Afiq nak ingatkan kat sini, sejarah adalah antara subjek yang wajib lulus. Betul. Ya. Kalau tak mungkin tak cantik lah result tu. Jadi macam biasalah, kita berlainan episod kita akan bersama dengan macam-macam guru. Dan hari ini kita bawakan khas guru yang akan bersama dengan kita memberi panduan dan juga teknik untuk menjawab subjek sejarah kertas satu. Siapakah guru itu? Mari kita umumkan sekarang. 1, 2, 3. Kita bersama dengan Cikgu Zaniza. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang. Selamat datang. Cikgu, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Katanya cikgu ni garang tau. Garanglah juga. Garang juga. Kena dengan murid lah. Kalau murid macam ni garang. Dia suka duduk belakang kan. Baiklah cikgu. Seperti yang kita dapat lihat, teknik menjawab sejarah, kod dia adalah 1249, Betul. kertas 1 SPM 2020. Tanpa buang masa lagi, cikgu, dipersilakan. Baik, terima kasih. So, hari ini kita nak tengok macam mana atau apakah teknik nak menjawab kertas satu. Okey, ni yang pertama ni. Sila ingat betul-betul. Bila tarikh peperiksaan SPM kita yang dah bertangguh-tangguh ni. Okey, so bila iaitu 24 hari bulan Februari pada hari Rabu, okey, untuk kertas 1. Okey, dan pada hari yang sama pukul 10 sampai 12 tengah hari, kertas 2 dan kertas 3 pada hari Khamis, hari berikutnya pukul 2 hingga 5 petang. So, hari ini kita hanya nak fokus kertas 1 sahaja. Yang dijadualkan pada 24 hari bulan 2. Ya, betul. Okey. Pukul 8 pagi ni. Ya. Ini juga antara perkara penting yang murid kena tahu walaupun last minute. Okey, ini format. Kita ada 3 kertas. Hari ini kita akan hanya fokus kertas 1 sahaja. Okey, so ini perkara yang perlu dikuasai. Okey, yang pink itu yang telah di-highlightkan warna pink. Jenisnya aneka pilihan, ada 40 soalan. Weightage-nya atau pemberatan hanya 30%. Markah 40, masa 1 jam. Okey, so apa konstruk ataupun apa benda yang perlu diingat, yang perlu ketahui? Arah soalannya ialah mengingat, memahami dan menganalisis. Skop soalan Form 4 dan Form 5. Okey, baik ya. Perkara penting seterusnya, ini sukatan pelajaran. Rindulah cikgu. Ya, betul. Rindu dengan buku teks sejarah ni. Ya, ini tahun terakhir ni. Tahun terakhir penuh dengan warna-warni kan? Ya. So ini anggaran taburan soalan. Kita ada 10 bab di tingkatan 4. Okey. Kita ada 9 bab di tingkatan 5. Okey, soalan akan merangkumi semua bab. Okey, 1 hingga 3 soalan bagi setiap bab. Okey, lazimnya 20 soalan dari tingkatan 4 dan juga 20 soalan daripada tingkatan 5. Seimbang kan? Okey ya. Baik, mari kita teruskan. Okey, tadi dah sebut dah. Apa dia tu? Wajib lulus. Nampak tak? Lulus BM, lulus sejarah, sama dengan lulus SPM. So, penting tak? Penting, cikgu. Kan? Mari kita teruskan. Cuba baca ni. Siapa nak tolong cikgu baca? Okey, Afiq baca ya. Lulus adalah kewajipan, cemerlang adalah pilihan. Betul tak? Sedap tak ayat tu? Sedap. Lulus wajib bagi sejarah. Cemerlang adalah pilihan. Jadi, What's pilihannya your choice? apa? Lulus. Saya cemerlang. Janganlah. Kita mestilah target yang cemerlang. Kalau kita jatuh sikit. Ya, kan? So, ini gambaran. Okay, gambaran yang mana pilihan hati. Harap-harap yang di atas tu lah. A+. Okay? A+, harap-harap yang di atas tu. So, ini je. So, kertas 1 untuk dapat A+, kita kena pastikan kita betul 36/40. InsyaAllah. Okay, so last
minute, ada masa lebih kurang tak sampai sebulan, kita masih boleh cemerlang lagi. Jangan susah hati, just kita ikut apa tips yang kita ada. Ya. So, ini gambaran. Baik. Okey, ini rupanya. Okey, makna rupa soalannya. Contoh ya, 40 soalan dengan 1 jam serta 30% wajaran tadi yang kita nak tengok. Alright, so kita syorkan satu soalan 1 minit. Sempat ke tu, Pasti cikgu? sempat punya. Dah bertahun-tahun kita buat. So tak ada isu. Okey. So tadi saya dah terangkan tingkatan 4 ada 20 soalan. Okey, tingkatan 5 ada 20 soalan. So kita ada 1 minit satu soalan dan kita masih sempat nak semak. Baik, bagaimana dengan aras kesukaran Afiq dengan Akmal? Ya. Okay? So kalau kita tengok di sini, okey, 50% Mudah. Mudah, 30% sederhana dan 20% sukar. Oh, sukar 20% je. Ya. So Oh. kalau dari segi bilangan, yang sukar itu hanya 8 soalan. So kita dah tengok potensinya, bentuknya begini. Jadi itu sebab saya kata tadi, lulus adalah kewajipan, cemerlang Cemerlang adalah adalah pilihan. Yes. So kalau pilihan kita nak cemerlang, mudah soalan yang mudah tadi, okey, soalan yang mudah tadi adalah 5% atau 20, separuh daripada 40 soalan. So kalau kita boleh tackle dekat sini 20 soalan dan jawabnya betul, lulus dah tentunya pasti. Maksudnya 20 soalan yang Kita terawal. baiki sikit, pasti kita sederhana. Yap. Baik lagi sikit, kita pasti cemerlang. Ya. Tapi janganlah anda semua target untuk dapatkan 20 Soalan soalan saja saja. yang betul. Betul. Okey, cikgu ada teknik? Ya, kita ada teknik. Mari kita tengok. Okey, ini contoh soalan yang mengapa kita kata dia aras mudah. Okey? Alright. So ini dia punya tu. Okey, dah berlari pula dia punya ni. Patutnya kotak ni berada di rukun negara. negara. Okey. Okey, so kita dah tahu dah masa dimulakan rukun negara, apakah tujuannya. Okey. Okey, so itu dikatakan soalan senang. Bermaksud rukun negara ataupun kenapa rukun negara telah dibina ataupun digubal, dia sudah bermain-main di kalangan masyarakat sejak kejadian berkenaan. Ya. Okay? So kita dah tahu memang itu adalah tujuannya untuk memperkukuhkan perpaduan. So jangan habiskan 1 minit untuk soalan mudah. Habiskan kurang daripada 1 minit supaya masa itu boleh diagih kepada soalan yang lebih susah. Dan juga boleh semak balik. Exactly. Nampak tak? Okey, kita pergi kepada soalan yang mudah. Okey, soalannya bertanya tentang bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan. So bila kita cakap pemodal tempatan lokal, memanglah tak ada nama syarikat Bank Ahmad dan sebagainya. Tetapi berbanding Mercantile dan The Chartered Bank, yang bunyinya pun dah bukan tempatan. Macam bunyi international. Dah of course lah jawapannya itu. Ya. Itu yang Senang je, kita- cikgu. Exactly. Itulah dia yang Itu sebenarnya yang saya pelajar-pelajar katakan tadi. boleh Soalan nampak. tak mudah. Ya. Kita perlukan sedikit pemikiran logik di sana. Baik, baik. Betul cikgu, sebab saya pernah ingat cikgu sejarah saya, dia kata sejarah ni kalau nak skor ataupun nak mudah faham, dia kena berkait rapat dengan logiknya. Ya. Okey. Kalau kita tak baca, tak hafal pun kita dah boleh tahu jawapan. Tapi cikgu pernah cakap juga perlu hafal. Tidak perlu sebenarnya. Tak perlu hafal pun. Kita dah boleh agak dah. Mercantile Bank, dia Chartered Bank. Nama pun tak macam Malaysian. Ya, Ataupun bunyi tak macam antarabangsa. bahasa Melayu pada itu. Tempatan. Ya. Soalan tanya tempatan kan? Okey. Mari kita teruskan dengan teknik kita. Soalan contoh yang seterusnya. Baik. Okey. Koridor Raya Multimedia. Kita ingat semasa kerajaan tubuhkan koridor raya multimedia kemarin, tujuan dia untuk apa? Koridor multimedia. Apabila cikgu sudah bertanya soalan kepada anak muridnya, maka Afiq. Apa saja kemarin apabila kita bercerita pasal jalur lebar, kelajuan internet, sebenarnya bertujuan untuk maklumat. Teknologi maklumat. So jawapannya D. Membentuk masyarakat yang bermaklumat. Ya. Tapi kalau saya pasti ramai pelajar-pelajar dia akan confuse sebab jawapannya lebih kurang, cikgu, betul tidak tak? juga. Itu sebab yang kita kata tadi. Bila kita sebut certain perkara ataupun satu penyataan seperti contohnya koridor raya multimedia, multimedia itu sudah memang menunjuk kepada masyarakat bermaklumat. Okey, itu baik. keyword dia lah. Ya, betul. Okey.
Mari kita teruskan dengan bentuk soalan. Dalam kertas satu, kita ada 2 bentuk soalan. Yang pertama adalah aneka pilihan. Ini yang biasa, ABC. Perhatikan portionnya 95% atau 36 hingga 38 soalan daripada 40. Sedangkan soalan aneka gabungan yang kebanyakan murid rasa susahnya hanya 5% atau 2 hingga 4 soalan saja. Okey. Nampak tak? Okey. Nampak. So, kalau kita lihat sekarang, yang ini pun sudahnya nanti kita akan tengok bagaimana cara kita nak jawab dengan teknik yang betul. So, kena faham ya, 2 bentuk soalan. Alright, mari kita tengok terus, kita teruskan. Okey, kita tengok lagi. Ini antara Statistik kajian, lah. statistik yang dibuat oleh guru-guru. Kami ada pasukan guru-guru di seluruh Malaysia yang kita akan share data setiap tahun. Baik. Kita tengok ya, aneka pilihan tu yang kita kata kita nak membuktikan kita punya andaian bahawa gabungan itu hanya sedikit berbanding iaitu pilihan. Bayangkan daripada 2010 soalan aneka pilihan 37, 38 dan 34. So, aneka gabungan pada tahun 2013 saja dia banyak. Lepas tu dia turun balik. So, ratio dia tu lebih kurang. So, dari sini yang kita guru-guru membuat kajian dan kita share dengan kawan-kawan kita di seluruh negara dan ini yang kita terangkan kepada murid. Sebenarnya apabila kita murid tahu, dia akan memberi satu motivasi. Tak susah sangat sejarah. Tapi ini andaian saja kan cikgu? Anak-anak murid tidak boleh rasa lega, betul tak? Betul. Dia masih lagi perlu belajar, dia perlu lagi melalui proses PDP yang sepatutnya dan ini adalah bantuan pada saat hujung ini. Afiq tahun bila Afiq main SPM? Afiq tahun 2014. Oh, sikit aneka gabungan. Aneka gabungan hanya 3 sahaja. Saya tak adalah tahun 2009 kat situ. Itu lama sangat lagi, generasi lain dah Oh, tu. purba lah. 2009. Tak ada. 2010. Sebenarnya kita ada, tapi kita tengok dia punya pattern tu lebih kurang. So dari sinilah, dari data-data macam ni lah yang kita lihat dia punya kecenderungan. Jadi kita boleh bantu murid kita. Okey. Baik, seterusnya. Baik. Ini yang anak-anak murid Ni yang tak sabar ni. nanti macam mana ni nak tackle ni? Nak take Ini yang kita akan tunggu-tunggu kan. Okey, so kita ada berapa tips? 5 tips. Okey, kita ada 5 tips kertas 1 bagaimana nak jawab dengan mudah. Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, kita teruskan pada tips yang pertama iaitu fokus kata kunci soalan. Okey, saya baca dulu. Yang kedua, persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Okey, yang ketiga, penyingkiran pilihan jawapan. Yang keempat, keseimbangan taburan jawapan. Dan yang kelima, soalan berulang. Oh, ada soalan berulang ya, cikgu? Okey, nanti kita tengok. Kita akan sediakan buktinya sekali. Alright, baik. Mari kita pergi satu-satu. Okey, yang pertama. Tips yang pertama, fokus kata kunci soalan. Kita kena garis atau highlight kata kunci soalan dan jawapan. Okey. Mari kita tengok. Okey ya. So bermakna apabila kita fokus kata kunci soalan, okey, ini adalah contoh satu. Kata kunci soalan adalah tentang sumbangan Raja Indravarman I. Okey, tak ingat Raja Indravarman I ni ada banyak nama-nama kan? Okey. Tetapi dia sebut Angkor. So, bila dia sebut Angkor, Angkor berkaitan dengan kerajaan dari aspek pertanian. Betul. Okey? So, bila pertanian, kita cari jawapan yang paling dekat dengan pertanian. Iaitu membina takungan air. Kalau yang lain-lain adalah memajukan perusahaan, menghapuskan cukai tanaman. Baik. Nampak tak? Nampak, cikgu. Itu sebab saya kata kita perlu fokus kata kunci soalan. Okey, kata yang ini tak dapat, yang ini ada satu lagi. Angkor. Okey, faham. So ini antara kerajaan dalam kerajaan Agaria. Angkor ini antara yang popular. Okey. Cikgu. Tadi kan cikgu, saya ada nampak Afiq dia menguap-menguap. Cikgu dalam kelas sejarah
sejarah. Boleh tak kita bawa dia pergi tandas dulu basuh muka? Silakan. Cuci saya kena muka berhenti rehat dulu, dulu lah. Afiq. Cuci muka dulu. Alright, kita berhenti rehat dulu. Anda jangan ke mana semua yang selepas ini dalam Road to Road Success SPM 2020. Janganlah mengantuk, Afiq. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Afiq, dah segar? Dah, saya dah rasa boleh sambung dah sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Zaniza. Satu baldi awak basuh muka, Boleh nak mandi. Okey, cikgu, jom kita sambung. Okey, baik. Kita masih lagi pada tips yang pertama. Okey, tapi kita nak tengok contoh yang Kedua. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Soalan SPM 2014. Okey, soalannya adalah tentang deklarasi Langkawi yang dihasilkan dalam mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth atau COGM di Kuala Lumpur pada tahun 1989. Apa benda atau apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut? So bila kita cerita pasal COGM tahun 89, murid memang tahu itu adalah untuk atasi masalah pencemaran. Understood sudah memang benda tu. Sebab tu saya kata tadi apabila kita perlu garis kata kunci soalan dan kita garis soalannya. Dan secara automatiknya dapat jawapan. Ya, betul. Baik. Sebab tu kita, ada peranan yang boleh membantu fikiran kita untuk fokus apabila kita membuat garisan atau highlight atau dengan pensil ke pen dan sebagainya. Okey. Baik, Itu ya. SPM tahun aku. 2014. Betul tak jawapan ni? Betul rasanya. Alhamdulillah. Betul rasanya. Betul rasanya. Tak, sebab tak mungkin kalau dari saya cara nak singkirkan jawapan ni sebab mungkin tak ada kena-mengena dengan yang lain ni. Ya. Mungkin masalah pencemaran itu sebab dia tips pulau kita kan. yang seterusnya, Afiq. Oh, ada Nanti lagi? kita akan ada, Afiq ni. Kita baru satu tips. Terbocor. Okey, jom kita teruskan tips kita yang kedua. Okey, iaitu kita cari persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Macam tak faham kan? Tapi kita tengok contoh. Lagi senang nanti nak faham. Okey. So apa kita kena buat? Calon perlu memastikan isu atau aspek yang disentuh dalam soalan adalah bersesuaian atau sama dengan isu atau aspek dalam jawapan. Contoh, jika soalan menyentuh isu atau aspek politik, lazimnya jawapan juga berkaitan dengan politik. Oh, baik. Okey? So, bila kita cerita pasal politik, dia akan menyangkut isu pentadbiran, pemerintahan, undang-undang, sistem raja dan sebagainya. Ekonomi, keuangan, perbankan, cukai dan sebagainya. Sosial, budaya, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Itu yang kita kata soalan, isu mesti sama dalam soalan Dan jawapan. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Siapa boleh bacakan cikgu soalan? Okey. Nak baca? Saya boleh, cikgu? Okey, silakan. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Okey, kita ambil tips pertama, highlight atau garis kata kunci. So sekarang ni soalan nak tanya tentang kekuasaan seorang raja. Kuasa raja menyangkut isu politik. So jawapan perhatikan. A, tentang kesetiaan rakyat. Katalah kesetiaan rakyat. Okey, masih Macam tak tahu ni. Sama-sama. Okey, kegiatan ekonomi dah pastilah ekonomi. Konsep ketuhanan dah pastilah bukan politik, dah pasti bukan ekonomi, tentu sosial. Okey, kekayaan hasil bumi. Ekonomi. So tadi isu soalan ialah politik. So jawapan mestilah isu yang sama. Dia ada kena-mengena lah. Itu yang katanya persamaan isu dalam soalan dan juga jawapan, cikgu. Betul tu. Nampak tak? Senang, cikgu? Sebenarnya senang. Besok saya jawab. Okey. Besok saya jawab. Okey, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Baik. SPM 2010. Bagaimana kalau Afiq pula yang baca? Okey, apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara? Okey.
Sekarang, kata kunci kita kena garis dulu, iaitu Kerajaan Maritim. Dia tanya kena apa faktor kemajuan. Kita dah tahu tadi, angkor pertanian ataupun angkor ialah kerajaan agraria. Kerajaan maritim adalah berkaitan dengan aspek kelautan. So, bila laut, ada perdagangan, ada perkapalan. Okey, itu perkara paling pokok. Mana jawapan antara D yang berkaitan dengan aspek kelautan? C, cikgu. Of course. Sebab saya nampak jawapannya kat situ. Ya, betul. Tapi kalau tak nampak pun boleh fikir kan? Boleh Betul. fikir, Sebab logik. Kalau kita tengok kekayaan hasil pertanian. Semestinya pertanian. Kekayaan hasil hutan. Hasil hutan. Okey. Kemahiran membina kapal. Okey. Kena mengenai Kebolehan membina terusan. Pertanian. Jadi jawapannya adalah C, C. cikgu. Ini yang kita kata tadi. Tengok persamaan isu antara dalam soalan dan juga jawapan. Ya. Okey. Nampak tak tips tu? Bermakna kalau kita tidak cukup mengulang kaji sekalipun, logik ada di situ. Dia pasti akan ada sesuatu yang berkaitan yang akan membantu kita meneka jawapan dengan lebih tepat. Baik. Tapi janganlah buat begitu. Mesti ulang kaji. Ya, ulang kaji tetaplah kena buat. Sebab yang penting fahamkan soalan, Betul. apa yang dia nak. Ya, itu yang paling penting, cikgu. Okey, mari kita teruskan. Okey? Tips Kita ketiga. pergi kepada tips yang ketiga, iaitu penyingkiran pilihan jawapan. Okey. So, di bawah tips ini, kita perlu kenal pasti kesalahan yang wujud dalam mana-mana pilihan jawapan. Tadi kita dah tahu ada dua bentuk, iaitu aneka pilihan dan aneka gabungan. Cross atau pangkah dulu yang kita sangat pasti itu bukan jawapannya. Macam Afiq cakap tadi, cikgu. Ya, betul. Kita singkir dulu yang memang bukan jawapan. Baik, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu soalannya ialah berikut merupakan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. So, tips pertama kita highlight atau garis. So, kita highlightkan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya. Bukan pengundi ya, yang bertanding. Okey, so kita dah tahu paling kita tak akan lupa umur 21 tahun. Ya, betul. Ya. Betul? Betul, Tak betul. akan lupa. So, 20 tahun. Dah sah-sah salah. So, kita dah kena buang lah. Mana yang ada nombor 2 di pilihan jawapan. Okey. So, kalau 2 ni dah tak ada, bermakna A dah tak boleh. B pun tak boleh. B pun dah tak boleh. Okey, tinggal 1, 3, 4. okey, C atau D. Betul? Okey, so kita cari lagi perkara yang boleh kita singkirkan. Okey. Okey, yang pertama, yang seterusnya memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Paling senang, cikgu tak boleh bertanding lah sebab dia perkhidmatan awam. Oh, yeah. Yang baik. Perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam. Okey, dia tak boleh. So, Dah kita salah. buang lagi satu, yang nombor 3. So, tadi A dah buang, B dah buang, sekarang ada jawapan 3 ni, 3 Roman ni, pun kita buang. So, jawapan dia D lah. Jadi lebih cepatlah untuk kita jimat masa lah tu tadi cikgu cakap 1 minit satu soalan. Saya silap tak sampai 1 minit, Betul. cikgu. Untuk satu 15 soalan. saat Ya, pun betul. dah boleh jawab. Bila kita tahu kan cara menjawab soalan tersebut. Okey. Cikgu, lagi. Lagi. Seronok dah kan? Seronok, cikgu. Kena masuk kelas saya. Jangan mengantuk. Tak, lagi. Tak ngantuk dah. Okey, kita masih lagi tips yang ketiga. Okey. Iaitu penyingkiran pilihan Jawapan. jawapan. Kita tengok contoh yang kedua, ya, soalan SPM 2011. Okey, antara berikut yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah? Okey, so murid sudah tahu. Kebanyakan murid memang selalu ingat Arab Jahiliah ni dia selalunya ada masalah sebab dia mengamalkan amalan yang bertentangan dengan agama Islam. Ya. Okey, memang kalau riba ni murid yang bukan Islam pun dia ingat. Dia memang ingat perkataan riba ni orang Islam tak ambil. Okey, so maksud sekarang riba kena ada. Okey. Nampak tak? Nampak. So riba ni kena ada. So bila riba kena ada, satu possibility ada, A possibility ada, B pun possibility ada. Okey, betul. So yang C dan D dah singkir dah. Dah tinggal A atau B. Ya, atau kita B. dah kecil dah. Kita dah kecil dah pilihan jawapan kita tu tadi. Okey, so tinggal kedua saja. Okey, perkara kedua yang murid-murid sangat tahu kabilah Arab ni, mereka hidup berpuak-puak.
dan dalam satu kabilah dan sebagainya. Okey. So ini yang kita kata mereka tu menjalankan hidup berpuak-puak, sedangkan penyataan jawapan ini mengatakan ada kerjasama. So dia kontra lah. Ya, baik. So bila dia kontra, 3 pun tak boleh pakai. Okey, 3 Roman pun tak boleh pakai. So 3 Roman dah tak boleh pakai. Ni ada 3, ni ada 3, ni tak boleh 1, tinggal B. Tinggal lebih 1 dan 4. Dah dapat 4 markah dah kita, cikgu. 4, tadi kita dah 6 dah. Maksud saya 6. Lagi 2 tu Ya. saya tersilap jawapan. Ya, betul. Nampak tak? Okay? So, Okey. sebab tu saya kata, di saat-saat akhir ini, murid-murid perlu kuasai tips-tips seperti ini. Okay? Perlu kuasai tips-tips sebab ini dia akan membantu murid-murid. So, bila kita mula ada rasa seronok, senanglah, dia akan pergi lagi, cari lagi. So, bila dia cari lagi, dia akan memahirkan diri dia. By the end of the day, dia akan menguasai topik berkenaan. InsyaAllah. InsyaAllah, baik. Alright. Okey. Cikgu, lagi. Okey, alright. Baik, kita pergi kepada Tips nombor 4. tips yang keempat, okey, iaitu keseimbangan taburan jawapan. Okey, juga suka saya ingatkan dekat sini, ini adalah hasil pengamatan kami guru-guru sejarah. Kami berkongsi di seluruh Malaysia, kami melihat kecenderungan yang sehingga kami keluarkan data seperti ini. Okey, so kita dah apply, so far boleh guna. Okey. So, apa yang saya nak kata keseimbangan taburan jawapan ialah purata jawapan A, B, C, D ialah antara 8 hingga 12 sahaja. Kejap lagi saya terangkan. Baik. Dan bilangan jawapan yang berturut atau sama, lazimnya tak lebih 3. Maksudnya, kalau nombor 3, nombor 4, nombor 5, A, nombor 6 tak akan A. Dia berturut itu 3 kali. Dia takkan Boleh jadi A. 4 kali. Itu saja yang berlaku. Okey, now kita pergi yang seterusnya supaya kita nampak ini maksud keseimbangan taburan jawapan. Okey, so ini soalan pada tahun-tahun berikutnya, selepas sebelumnya. Kita tengok jawapan bagi A pada tahun 2019, 10, B ialah 8, C ialah 10 dan D ialah 12. Cikgu, maksudnya 10 tu 10 kali yang samalah. Tidak, dia akan bertabur di antara Dalam soalan 1 sampai 40. Okey. Itu dikata keseimbangan taburan jawapan. Bermakna setiap pilihan jawapan ini dia akan ada dalam range antara 8 hingga 12. Paling sikit 8, paling banyak 12. Oh, baik. Jadi bermakna dalam 40 soalan itu hanya akan ada antara 8 hingga 12 A saja, ataupun kemudian tu yang baki tu 8 hingga 10 ke B dan seterusnya. Itu maksud keseimbangan taburan jawapan. Jadi sebenarnya keseimbangan taburan jawapan ni bukannya kita nak showkan kepada pelajar-pelajar untuk jawab kalau boleh A je dah boleh dapat jawapan betul, B je tak. Tapi sebenarnya ini adalah teknik ataupun strategi sewaktu kita melakukan semakan. Betul. Macam cikgu juga cakap tadi, dia takkan lebih daripada 3 berturut-turut kali. Jadi kira lah bila kita dah selesai jawapan kita punya betul. kira aja. Ya. Kalau tengok awak punya A dah 15, pergi cari mana kita mesti check ada balik. yang salah. Itulah. Cikgu. Ya, apa silakan. lagi? Saya nak pergi ke kelas sebelah sekejap boleh tak, cikgu? Saya lupalah bawa pensel dengan pemadam, cikgu. Boleh. Tapi Cik. jangan lupa pakai pelitup muka. Okey. Baiklah. Alright. Sekarang kita nak berehat dulu sebab aku nak pergi kelas sebelah. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Cikgu, saya keluar kelas sekejap, cikgu. Ya, silakan. Pas. Tak payah pas saya. tak payah dah? Tak payah. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Cikgu,
pensel dia tak bawa cikgu yang kawan tu. Yalah, Tak apa, tu. sekejap lagi jumpa cikgu. Cikgu bagi 3 batang pensel yang baru. Cikgu. Cantik. Alright cikgu, jom kita sambung kita punya pembelajaran kita. Okey, tadi kita berada di tips yang keempat. Empat. Lepas ni kita nak masuk kepada tips kita yang kelima. Okey, mari kita lihat. Okey, tips yang kelima adalah soalan berulang. Tadi Afiq tanya, ya ke cikgu ada soalan berulang? Mari kita tengok betul ke tidak. Okey, so ini antara data. Sekali lagi, ini adalah hasil amatan, pengamatan kami guru-guru sejarah. Okey ya. Kita akan tengok yang berulang daripada 40 soalan itu 35 soalan pada tahun 2019 pernah keluar pada tahun sebelum-sebelum ini. Bukan pada tahun sebelum tu 2018. Sebelum-sebelum ini. Okay, maybe dalam range 10 ke 12 tahun. Itu yang kita katakan sebagai berulang. Okay? Begitu juga pada tahun yang seterusnya, 2018, 34, 2017, 30, daripada 40 adalah yang berulang, 2016, 32, 2015, 28 dan 2014, 32. Now, apa atau mana rupanya soalan yang berulang? Mari kita tengok contoh yang pertama. Okey, ya. So ini adalah soalan 2009. Ini adalah soalan 2013. Okey, perhatikan apa yang ditanya. Okey, soalan 2009 bertanya, pada zaman Raja Indravarman I, Kerajaan Angkor berjaya menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut? Okey, so tadi kita dah buat dah. Angkor soalan dia tadi pertanian. So bila pertanian, okey, Raja Indravarman, jawapan dia murid akan tahu pasal bari. So kita nak cerita pasal soalan berulang. Okey. Soalan 2013 dia tukar struktur ayat. Nampak tak? Soalan yang sama. Soalan dia mengharapkan jawapan yang sama. Struktur ayat saja berbeza. Dia masih menyentuh Raja Indravarman I memerintah Kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi. Apa sumbangan baginda terhadap Kerajaan Angkor? Jawapan dia masih lagi membina takungan air. Takungan air itu dipanggil bari. Nampak tak yang kita kata? Sama, Ya. dia punya bentuk saja. Struktur saja berbeza. Itu yang dikatakan sebagai soalan berulang. Baik, cikgu. Baik. Kan? Okey. Baik. Kita teruskan pada contoh yang kedua. Okey ya. So pada tahun 2011 dengan 2014. Banyak contoh SPM 2014 ni Afiq ya. Tahun Afiq ni. Tak pasal. SPM dapat berapa? Sejarah berapa? Sejarah Patutlah soalan berulang. Okey. Pada tahun 2011, perhatikan soalan tanya tentang tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara bangsa masing-masing pada abad ke-19. Okey, dia beri penyataan nama Count Camillo Benso di Kleve, Itali dengan Otto Edward von Bismarck di Jerman. Okey, apa kaedah yang digunakan untuk menyatukan negara bangsa? Murid paling ingat jawapan dia. Sebab jawapan dia ialah real politik. Kaedah yang digunakan nak satukan negara bangsa itu dia menggunakan kaedah real politik. So tengok soalan 2011. 2014 dia tukar sedikit ayat. Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara bangsa masing-masing pada abad ke-19. Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut menggunakan kaedah real politik? Sama, cikgu. Itu yang dikatakan berulang. Dia cuma tukar struktur ayat. Ya. Sebab itu, bila kertas satu nak skor 40 bukan senang. Bukan susah. Hanya buat latihan soalan tahun lepas. Itu dia. Buat pasya. InsyaAllah cikgu. Orang kata 80% tu. Apabila anda buat 3 kali, for sure dah boleh ingat. Ya. Betul. Sebab kita nak familiarkan dengan soalan-soalan yang pernah ada sebelum-sebelum ini. Jadi teruskan buat pasya latihan tahun-tahun sebelum. Kan cikgu kan? Sekejap lagi kita tengok yang saat-saat akhir apa yang kita boleh buat. Baik. Kita tengok contoh yang ketiga pula. Ya. So soalan SPM 2008 dengan SPM 2011. Penyataannya, Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah.
Yep. Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak apa? Okey? Nak jadi calon pilihan raya, petai parti politik, mendaftar sebagai pengundi ataupun menjalankan kempen pilihan raya. Okey? So, jadi pengundi memang tak ada isu lah. Okey ya? So, jawapannya memang kita dah tahu kat situ menjadi calon pilihan raya. So, apa yang kita nak terang kat sini, bagaimana dia berulang sekali lagi pada tahun 2011. Okey? Dia tak sebut nama Encik Abu, dia sebut rakyat Malaysia. Dekat sini, sistem pilihan raya di Malaysia. Okey? Disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah, diisytiharkan muflis. Statement ada. Okey? Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas tidak berhak sama menjadi calon pilihan raya. Yang diubah tadi A, ni D. Struktur ayat ditukar sikit. Silap bulan, yang ni Abu, yang ni Ahmad ke, Abdullah ke dan sebagainya. Akmal ke dan sebagainya. Saya belum muflis lagi ya kawan-kawan. Tapi cikgu, saya perasan satu perkara. Soalan berulang ini, dia punya perbezaannya macam setiap 3 tahun mesti soalan tu akan sama. Jadi, adakah tahun ini soalannya akan sama dengan SPM pada tahun 2017? Oh tidak, dia bukan begitu. Maksud saya berulang ini, barangkali satu soalan ini pernah keluar pada 2008, okey, dan dia akan diambil balik satu ini dalam 2020 contoh. Dia bukan exactly paper daripada 2017. Manalah tahu tiba-tiba sekarang semua mencari pasir exam 2017 kan? Oh ini cikgu kata masuk, cikgu kata kalau masuk. boleh buat semua tahun lah. Ya. Sekurang-kurangnya kalau awak boleh buat masa awal dulu, 5 tahun ke belakang tu pun dah cukup bagus dah. 5 tahun 5 tahun ke belakang dah cukup bagus dah. Ulang saja benda tu, dia akan terus dapat. Nanti cikgu hantar ke rumah kami lah. Boleh. Hantar apa? Soalan? Siapa yang ambil SPM ni? Okey cikgu, jom seterusnya kita tengok apa dia. Baik ya, mari kita teruskan. Okay. Kelemahan calon sejarah kertas 1. So tadi kita dah habis dengan 5 tips. Okay? So saya harap murid-murid kita semua dah boleh ingat 5 tips tu. InsyaAllah. Okay, right. Now kita nak pergi kepada kelemahan calon dalam mata pelajaran sejarah kertas 1. Apa yang kita pernah lihat dalam tempoh kebelakangan ini ataupun pengamatan saya sebagai seorang guru, kelemahan-kelemahan yang biasa atau pernah dilakukan. Okey. Okey. Yang pertama, dia tak pernah buat latih to be soalan sebenar. Ini common mistake lah. Ya, common mistake. Okey. Nah, kita kena akui bahawa soalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah soalan yang sangat berkualiti. Okey. So bila kita tidak membuat latihan, kita tak dapat menjiwai bentuk struktur soalan yang sebenar. So apabila kita mengambil soalan-soalan di pasaran yang kita tak tahu sumbernya, kita tidak dapat mengikut lenggok, rentak dan sebagainya. Okay. Ini saya tunjukkan contoh antara usaha guru-guru sejarah ini yang di-type semula soalan itu, sebenar itu daripada 2004 sampai 2019. 15 tahun punya koleksi soalan. Okey. Kita type semula secara berkumpulan. Okay. So ini yang saya kata, kalau tak buat, rugi sangat. So, dalam tempoh yang terdekat ini, ambil peluang untuk buat latih to be soalan sebenar. Jangan pergi baca buku teks lagi. Memang akan stres nanti. Ya, betul. Baik. Okey, ini antara common mistake lah. Mungkin ada common mistake yang lain, cikgu? Okey, kita akan pergi kepada common mistake yang lain. Okey, ni sebelum pada hari peperiksaan. Murid tidak merujuk buku teks ketika membuat latihan. Okey, so kena ingat, buku teks ni tingkatan 4, tingkatan 5, kita ada 19 bab. Bacalah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun tu. Form 4 tahun sekali, Form 5 sekali. Tetapi rujuklah berkali-kali. Ya. Okey. Baik ya. So apa yang lebih kita harapkan dari murid, okey, kita juga sudah ada sediakan bahan untuk murid yang boleh diguna di seluruh Malaysia. Pada setiap soalan tu yang kita type semula, kita letakkan tingkatan, bab, perenggan dan di mana jawapan itu akan ada.
Oh, okey. Okey, contoh T4 tingkatan 4, B1 bab 1, muka surat 27, perenggan ketiga dan juga di bahagian sudut maklumat. Oh, okey. Okey. Jadi sekarang effort murid kita dah sediakan nak cari, katalah susah nak jumpa daripada bab 1 sampai 10. Kita dah sediakan sampai begini sekali. Senang Okey, ni, kita cikgu. tengok contoh ni, kita letak lagi. Tingkatan 4, bab 1, muka surat 27, perenggan 2, baris 8 dan perenggan 3, baris 1. Okey, nampak tak? Okey, sampai begitu sekali kita nak murid. Sebab kita tahu nak suruh membaca buku sejarah itu. Adalah satu perkara yang sangat sukar ya. Jadi sebenarnya cikgu dah mention banyak kali dah, buku teks ni untuk kita buat rujukan. Untuk kita rujuk sewaktu kita membuat latihan. Ya, betul. Kalaulah kemudahan begini telah disediakan, rugi sangat anda tak ambil peluang. Sebab lulus ialah Lulus kewajipan. Cemerlang adalah pilihan. So, kita dah beri banyak pilihan, pilihlah yang cemerlang. Ini Dulu cikgu saya tak ada. Dulu tak ada, saya cari sendiri. Ni orang kata ni cikgu dah suap buka mulut je. Kalau itu pun tak nak buka mulut juga, tak tahulah nak kata apa cikgu Kita akan cuba buat yang terbaik untuk anda semua. Okey, mari kita teruskan. Okey, baik ya. Ini antara kelemahan ataupun silap yang kita rasa nampak kecil, ya, nampak kecil. Pada hari peperiksaan, murid tidak membuat catatan atau contengan di kertas soalan. Dia akan bergesih lawa saja. Okay? Dia OCD lah cikgu. Itu sebab tadi kalau kita betul-betul membuat contengan, 5 tips tadi pasti akan ada setidak-tidaknya contengan seperti ini. Okey, kenapa kami para guru mengatakan bahawa contenglah di kertas soalan kertas 1 ini? Why? Tadi kita dah lihat jadual peperiksaan kertas 1 dengan kertas 2 itu dia sela masa lebih kurang antara 45 minit lah persediaan nak masuk dewan. Betul? Okey. So, apabila kita berconteng-conteng di soalan kertas 1 ini, sometimes dia ada jawapan yang menyebabkan kita recall balik apa yang kita dah belajar. Apabila kita mula menconteng dan mencatat, apabila kita masuk untuk peperiksaan kertas 2, yang kita conteng tu tadi dia akan datang secara perlahan-lahan. Wah, itu satu tips yang sangat berguna cikgu Ya. Sebab tu kertas 1 dan kertas 2 dia dekat. Okey, baik. Nampak muka terkesima tu. Bukan sebab saya dulu tak conteng-conteng je, sebab saya takut macam kalau nanti conteng-conteng takut tersalah keyword ataupun key point ke kan. Ya, contenglah dengan pensil ke, dengan pen ke, highlighter ke dan sebagainya. So, bila kita menconteng, bila kita dapat, kita tulis balik. Okey, Indra Barman tadi kita dah tahu kerajaan angkut ialah agraria dan sebagainya. Contenglah. Apa yang anda conteng itu adalah memori jangka pendek yang akan anda bawa kepada peperiksaan kertas 2 yang akan berlaku tak sampai sejam pun selepas itu. Dia akan bantu anda waktu itu. Dia akan spark waktu kita tahu, tadi dalam kertas 1 tu tadi adalah. Betul. Sebab tu kalau boleh kita tulis. Yang benda yang kita menulis ni akan membuatkan kita ingat. Jadi ingat, kalau boleh contenglah apa saja buku latihan ataupun latih tubi yang anda buat di rumah cikgu. Baik, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Kita ada lagi, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan sambung lagi bersama dengan Cikgu Zaniza. Kita berehat dulu semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Yap, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya dan juga Afiq Syazwan. Cikgu, saya pasti mungkin ada lagi kesilapan ataupun common mistake yang dibuat oleh pelajar-pelajar yang mengambil kertas sejarah. Sebenarnya bukan kita nak bagi tahu kesilapan pelajar, tapi sebenarnya kita nak mengingati supaya kesilapan tu tak diulangi. Ya, betul. Kan? Betul sekali Afiq. So, jom kita teruskan. Boleh? Okey, mari kita lihat. Baik, ini antara lagi kesalahan ataupun kesilapan
yang murid buat pada hari kejadian, pada hari peperiksaan. Okey. So apa dia buat ialah dia tidak menyemak jawapan dalam kertas soalan dan OMR. Maksud saya ialah di dalam kertas soalan tadi dia conteng jawapannya B, tetapi di OMR dia tanda A. Ini atau pernah C. terjadi cikgu sebenarnya. Ya, betul. Sebab dia dah terlampau orang kata kalut sangat. Ya. Dah terlampau kalut. Soalan 4 tu patut B, dia tertanda dekat Ya. soalan nombor 5. Jadi padahal jawapannya betul, tetapi kerana kecuaian seperti ini, dia akan kehilangan markah. Dia bukan tak cemerlang, tetapi dia cuai. Cuai. Itu yang kita tak nak sebenarnya, Ya, cikgu. betul. Sebab tu ada Ini antara. peperiksaan So, besar. tolong ingat ya semua. Okey, mari kita teruskan. Okey, so ini juga kesilapan yang biasa murid buat. Dia tak padam atau tidak padam dengan bersih pertukaran jawapan. Bermakna, katalah pada permulaan nombor 1 tu dia tanda A. Lepas tu bila dia semak kali kedua, dia sepatutnya jawapan tu ialah B. Okey? So yang A itu dia tidak padam dengan kemas, so nampak macam ada dua jawapan kat situ. So mesin yang tanda akan tak boleh kesan. So salah teruslah. Dah hilang markah kat situ, cikgu. Cuai lagi, rugi tak cemerlang. Kan? Okey? So jangan lupa ya, padam betul-betul. Sekarang semua dah bawa pemadam yang canggih-canggih kan. Oh, pemadam yang, canggih. Saya tak pernah jumpa lagi cikgu pemadam canggih macam ni. Pemadam yang macam berkualiti tinggi lah. Dia keluar habuk tu. Ya. Warna hitam tu kan. Yang dah ada berjenama dan sebagainya. Okey. Ini dia. Okey. So kita dah habis tentang kelemahan tadi. Kita nak tengok persediaan akhir yang tinggal berbaki kurang beberapa dari minggu sebulan. saja lagi lah. Ya, beberapa minggu lagi. Okey. Alright. So pada zaman sekarang beruntunglah murid-murid kita ada banyak platform. Betul. Okay, kita ada buku, kita ada kertas, kita ada phone, kita aplikasi. ada dan aplikasi dan sebagainya. So ini antara contoh persediaan akhir yang boleh murid buat. Ini cikgu sediakan sendiri ke? Bukan. Oh, Okay? bukan. Kawan-kawan kami juga. Okay, apa yang murid boleh buat? Yang tak suka guna manual, kertas dan sebagainya, malas nak tulis dan conteng atau tak suka kecenderungan dia kepada gadget. So kita ada sediakan kuis online, kuisis sejarah tingkatan 4 ada. Ya. Tingkatan 5 dah ada, okey, pun ada. Yang nak belajar, yang tak nak pakai buku melalui online, kita ada Padlet juga. So kita ada Google Drive. Masuklah ke dalam link ini dan teruskan latihan di hujung-hujung sebelum kita melangkah ke Dewan Peperiksaan. Bermakna dalam tempoh yang kritikal ini sekalipun, anda semua murid-murid ada pilihan. Masih diberi pilihan untuk ulang kaji yang mengikut kesesuaian anda. Kalau anda tak ada yang begini, anda masih ada buku dan soalan latihan secara manual seperti biasa. Okay? Dan ini memang saya kredit kepada cikgu yang sediakan. Dibenarkan guna seluruh Malaysia. Ya, jadi kalau ada pelajar di luar sana, cepat-cepat screenshot skrin ni sebab ada ruangan kuisis untuk tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga Padlet. Ini juga antara membantulah sebab melalui teknologi sekarang je, telefon di mana-mana. Dengan telefon saja kita boleh run kuis dan ia sangat menarik sebab dia ada bunyi dan kemudian tu kita akan dapat jawapan waktu itu juga. Ya, kita boleh tengok markah kita kat mana. Betul. Cikgu, saya ada soalan. Kawan saya suruh tanya. Nama dia Sisi Iman. Dia suruh tanya. Cikgu, kan kalau dalam sejarah tu dia banyak sangat peristiwa penting. Ada tak, mungkin cikgu boleh kongsikan teknik-teknik untuk cepat menghafal peristiwa-peristiwa penting tu? Mungkin buat mind map ke, buat pokok macam tu ke? Boleh, Akmal. Tapi boleh tak kita habiskan yang ni dulu? Boleh. Boleh. Saya nampak kat bawah tu dah terima kasih. Bukanlah, tu dia ucapkan terima kasih kepada cikgu tu. Yang buat ini. Itu yang pelik. Kenapa cikgu use cikgu Zaliza? Kita beri kredit kepada orang yang sanggup berkongsi. Untuk kemudahan anak-anak murid kita. Tak kisahlah siapa. Sebab tu kita kata, saya tangkap tadi, kita ada pilihan. Yang suka dengan gadget, ada gadget, diberi kelebihan ada gadget, pakai yang ini. Yang tak ada, guna manual macam biasa. Terima kasih Cikgu Yusni. Yang tak ada lagi pun, TV pun ada. Ya. Macam dekat TV ni? Ya, betul. Okey. Okey. Kita tengok persediaan. Okey. So selain daripada itu, saya rasa zaman awak pun belum banyak benda ni. Kita ada channel cikgu sejarah seluruh Malaysia. Saya ambil contoh 2 je lah. Ada banyak lagi. Ada Santai Sejarah, ada Cikgu Channel dan sebagainya. Sejarah saya rasa paling aktif
Okey, so ini yang saya sempat crop dua. Okey, saya perkenalkan ini Cikgu Yusof daripada Lenggong, ini Cikgu Lawrence daripada Sabah kalau tak silap saya. Dia ada menyediakan platform yang menjadi kesukaan anak-anak muda, budak-budak remaja SPM ini yang suka dengan gadget. Duduklah dengan gadget tu sambil baring ke, sambil duduk ke bawah pokok sekalipun anda masih boleh akses. Belajarlah. Mudahnya cikgu. Sangat. Easy access. Ya. Buat apa tu? Nak tengok tu. Oh, ingat main PUBG. Okey, so ini dua yang saya bagi contoh. Ada banyak lagi ya, ada santai sejarah, sifu sejarah dan sebagainya. Tulis je, klik je sejarah keluar macam-macam. Pilih apa yang anda suka. Okey. Right. Dan ini juga bagi yang masih manual, yang tak ada internet, kita juga sediakan nota. Nota dia seperti ini. So bila kita dapat, kita akan lipat, dia akan masuk poket. Oh. Nota lipat dah ni. Ya. Backpack pocket. Kenapa zaman saya tak ada, cikgu? Ya, ini kita kredit pada Cikgu Rumaizah yang berusaha menyediakan nota. Sebab tu saya kata tadi, pilihan sangat banyak. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Saya ingat ni zaman kalau masa saya belajar dulu, saya pinjam kawan saya punya untuk photostat. Photostat dan ikut lipatan dia. Ya, betul. Sebiji lah macam ni. Macam ni tapi masuk pinjam. poket. Sebab dulu masih ada kita tunggu bas kan. So sekarang ni kalau kawasan yang masih ada keadaan seperti itu, menunggu bas, menunggu parents, nota poket ini akan membantulah. Betul. Baik. Sangat membantu. Sangat membantu. Ada lagi cikgu nak share? Baik. Ini dia. Kita dah yang terakhir. Saya suka sangat dengan ayat ini. Bertahanlah wahai permata hati SPM 2020. Sikit saja lagi semua kesakitan ini akan berakhir. Candidates SPM 2020 ni sangatlah mencabar. Sangat mencabar. Woi, mana boleh berserah? Tiba-tiba ingat apa woi? Mana boleh mengalah? Ingat cikgu apa? Itu lagu dia yang baru macam tu kan. Baik. Okey, jadi saya rasa apa yang soalan saya nak tanya kepada cikgu tu dijawab. Okey, boleh tak ulang balik? Dah lupa dah tadi kita. Soalan ni cikgu, saya pasti kalau sejarah ni kan dia relate dengan banyak-banyak peristiwa-peristiwa penting. Dan untuk pelajar-pelajar ataupun murid-murid tersebut untuk mengingat tingkatan 4 dan tingkatan 5 memang sangat banyak. Mungkin cikgu boleh bagi orang kata tips lah macam mana kita nak sentiasa ingat ataupun senang nak ingat peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, dalam sejarah ada satu perkara yang kita tidak boleh lari, iaitu sifat sejarah itu ialah dia berkronologi. Maksudnya dia ialah peristiwa yang berlaku sebelumnya apa, semasa apa, selepas dan apa. Perkara pokok untuk memahami pelajaran sejarah, anda perlu tahu kronologi itu. Sebagaimana anda menonton drama atau sinetron yang bersiri, apabila anda bermula dengan episod 15, anda tak tahu mana satu hero. Anda tak tahu mana satu heroin. Anda tak tahu mana satu adik hero. Mana satu yang jahatnya. So sebab itu, apabila anda tengok daripada awal, anda mungkin tak tahu nama hero itu ialah Akmal. Tetapi anda tahu, itu ialah hero. So tidak perlu hafal nama Akmal. Anda hafal watak itu. So bila kita hafal watak itu sebagai hero atau mak hero, adik-beradik hero, orang yang berwatak hitam dan sebagainya, baru cerita itu difahami. So bila cerita itu difahami secara kronologi, anda boleh faham. So anda boleh masih lagi menjawab soalan dengan merujuk ganti nama ketiga. Lelaki itu. Ibu kepada lelaki itu. Advance lah kalau boleh hafal nama, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Saya ceritakan kalau tak boleh. Sebab itu dalam sejarah mestilah menguasai keseluruhan cerita. Keseluruhan, kesinambungan cerita tu kita mesti kena tahulah. Sebab kalau kita dah terlepas episod pertama, kedua, ketiga, tengok pula episod keempat, dia akan jadi lost. Dan bila soalan pula masuk dalam exam dia tanya, tak dapat jawab sebabnya itulah masalah utamanya. Satu lagi saya nak cerita. Bagi setiap drama, dia akan ada tajuk. Betul. Dan tajuk itu biasanya akan terkait dengan keseluruhan cerita. Betul? Betul. So sama juga dalam sejarah.
Contoh, bab 1 cerita tentang tamadun awal manusia. So, tamadun awal manusia. Okey, tamadun awal manusia. Okey. So, dalam cerita tamadun awal manusia itu, okey, apa yang diceritakan ialah bagaimana manusia ini membentuk peradaban mereka. Okey. Di mana dan bila. Ya. Okey? Kemudian tu baru datang kita mula nak mengingat. Tamadun tu apa nama? Tamadun itu di mana? Tamadun itu bila? Tamadun Yunani. Nampak tak? Tetapi kalau kita faham tajuk itu, maka keseluruhan tajuk itu, maka kita akan faham keseluruhan isinya. Bagaimana kita mengkaitkan tajuk sebuah drama dengan isinya. Baik. Okey. Tips yang sangat menarik untuk digunakan kepada pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM di luar sana. Dan saya pasti Hafiz sebenarnya kan zaman sekarang ini dah semakin moden. Jadi untuk mendapatkan segala akses ataupun ilmu mengenai sejarah ini dah senang. Kan betul tak cikgu? Pergi saja contohlah YouTube kan, Betul. tekan saja sejarah SPM ke atau sebagainya, Ya. dia akan keluar segala-galanya seperti apa yang Cikgu Cikgu kongsikan Zaniza tadi. sampaikan tadi. Cikgu, kata-kata akhir untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan bagi subjek sejarah ini. Silakan cikgu, terutamanya SMK Universiti 12 je. Tak kisahlah di mana, di mana pun student-student saya berada, okey, walaupun ada adik-adik ke, saya ingatkan sekali lagi, bertahanlah. Okey, bertahanlah sebagaimana kami para guru bertahan untuk anda. Kesakitan tak akan lama. Semuanya akan berlalu dan kita akan kembali seperti biasa dan kegembiraan itu akan jadi milik anda apabila anda berusaha. InsyaAllah. Amin. Kita doakan kepada semua pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek sejarah. Ni wajib kan cikgu kan? Wajib. All the best. Semoga maju jaya dan jangan orang kata stres lah. Baik. Kan? Manfaatkan semua tips, panduan, strategi yang diberikan kepada daripada Cikgu Zaniza dan semoga anda memperolehi keputusan yang cemerlang. Baiklah, kita dah sampai di penghujung rancangan kita pada Cikgu hari nak ini. lagi boleh tak cikgu? Sambunglah cikgu. Tambah lagi slide ke? Tak cukup Kita rasa lah macam tak sebenarnya. puas lah cikgu. Itu Lebih-lebih lagi tanda subjek penting. ada impaknya di situ apabila Akmal dan Afiq pun macam rasa macam seronok juga. Kan? Itulah kepuasan seorang guru sebenarnya. Baik. Cikgu, betul ke orang kata sebelum nak masuk ke Dewan Peperiksaan ni, diorang tak boleh nak baca buku sejarah dah cikgu? Terpulang, bukan semua orang begitu. Ada orang last minute dia akan jadi. Ada orang memang tak boleh. Tetapi secara peribadinya, persediaan awal itu lebih penting. Baik. Jangan buat last minute lah. Ya. Nanti kan jadi lain pula kan? Cikgu dah share dah tadi macam mana nak last minute. Dah share dah, semua dah share. Itulah. Dah secukupnya. Itu orang kata hold on. Hold on. Yang bawah tu maksudnya pen and. Hold on, pen and. InsyaAllah. Cikgu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kerana sudi orang kata sampaikan ilmu yang sangat luar biasa yang saya pasti pelajar-pelajar SPM ini akan ambil dan apply sewaktu SPM nanti. Baiklah, InsyaAllah. kita dah sampai di penghujung rancangan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan subjek yang berbeza dan juga guru yang berbeza. Kalau nak tahu apa pula selepas ini, kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Thank you, Cikgu Zaniza.